محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala malam ni tuan-tuan, kita dapat menyambung lagi kuliah kita, iaitu kita membaca buku kecil yang bertajuk Fahami Bid'ah, Jauhi Perpecahan. Dan malam ni kita sampai dah di muka surat 144, 143 lah kalau kira kepala tu. Siapa sandaran mereka? Adakah mereka sepakat dalam semua perkara? Kita sampai di tajuk tu tuan-tuan. Sebelum kita mula tuan-tuan, hari tu kita tulis habis dah doa tu kan. Kita tulis habis dah doa. Mari kita baca sama-sama doa bila kita bangun salat sunat tahajud. Dia doa ni tuan-tuan, pertama sekali bila kita bangun untuk mengerjakan salat sunat tahajud ni, tak kiralah kira apa kita mangkit tu, duduk di katil kita lagi, belum kita pi ke bilik air, kita disunatkan untuk baca 10 ayat terakhir dalam surah Ali Imran. Peristiwa ni diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia tengok Nabi buat. Dia tidur rumah Nabi, di rumah Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tengok Nabi mangkit-mangkit, Nabi baca dulu ayat tersebut, 10 ayat terakhir. Saya duk kira 11. Mungkin cara pengiraannya dia kena jadi 11 kiraan pada hari ini, iaitu bermula di ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sampailah habis surah Ali Imran tu. Maknanya kena hafalkanlah tu, kena nak ambil Quran dulu, kena ambil sembahyang pula. Ni dah sebelum tu. Ni tanggungjawab kita lah. Kita yang makin lama makin tua, makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nak tiru hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi kena usaha sikit, balik rumah kena berderah ayat tu lah, kena duk baca ulang sampai kita boleh ingat. Tak boleh tengok yang Quran terjemahan yang ada, baca sampai habis. Lepas tu baru kita baca, lepas kita ambil sembahyang apa semua, barulah kita baca doa yang kita pelajari sama-sama di sini, iaitu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca juga tiap-tiap malam. Macam mana kepala doa tu? Allahumma lakal hamdu. Mari kita baca sama-sama tuan-tuan. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حقا والنبيون حقا ومحمد صلى الله عليه وسلم حقا والساعة حقا. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر
la ilaha illa anta. Ni semua kena perlu usaha kita nak benda tu, barulah kita akan dapat tuan-tuan. Okey, insya-Allah kita sambung tuan-tuan. Buku kita ni 144. Saya letak gambar dalam buku ni, ada gambar saya tuan-tuan kenal ulama-ulama di negara Saudi. Ulama depa ni tuan-tuan, orang-orang yang alim, orang yang sangat baik orangnya, cuma dalam manhaj berhubung dengan isu-isu berkaitan dengan bid'ah ni depa agak mutasyaddidun, keras. Dia ambil pandangan nak keras, tak boleh, ni tak boleh. Tapi sesama depa pun tuan-tuan, nanti kita akan tengok depa tak sepakat. Saya nak bawa contoh kepada tuan-tuan. Tamanya ialah Syekh Nasruddin Al-Albani. Mula-mula ni muhaddis, ahli hadis besar ni. Geng hak tak setuju dengan dia, dia kata bukan ahli hadis, tukang buat jam dia kata. Perbaik jam mati. Dia tak setuju ni macam tu lah. Pelekeh ni sampai kira tak ada apa langsung. Dia ulama. Cuma adalah sudut-sudut tertentu yang dia telajak. Yang menyebabkan fatwa-fatwa dia jadi keras. Ulama-ulama kritik dia. Dia bukan ahli fiqh. Dia orang ahli hadis, dia telajak. Dia pun nak keluar hukum juga, padahal ahli hadis bukan nak keluar hukum, dia bicara bab hadis ya. Nak keluar hukum ni orang lain. Bin Baz, Abdul Aziz bin Baz ni mufti kerajaan Arab Saudi, mau alim lah. Cuma banyak fatwa dia yang tak sesuai dengan kita, yang keras. Jadi geng-geng hak duk mengaji kat Saudi ni balik mai nak pasang semua di Malaysia ni. Duk belajar buat kereta Mercedes. Kita di Malaysia ni pakai kancil, dia nak ambil part kereta Mercedes tu bubuh di kancil. Dia tak sesuai, dia tak sana elok. Ada lah, dia ada benda sesuai, ada benda tak kena. Pokok pun bukan semua sesuai. Dia kena bagi kena iklim, kena tanah dia kan. Dia tak jadi lah. Ni masalah tu lah. Bukan depa ni salah, sesuai lah barangkali dengan negara dia. Ibn Uthaymin, Salih bin Uthaymin pun ulama besar. Dua ulama ni tuan-tuan, bin Baz ni dengan Ibn Uthaymin ni, kalau dia Saudi, orang-orang sana punya terlalu menghormati, membesar dan mengagungkan dia. Dia panggil depa ni Syekhan, Syekhain. Boleh belakang kita ada yang kita kenal bila sebut Syekhan, makna dia Imam Bukhari dengan Muslim ya. Depa ada di Saudi tuan-tuan sebut Syekhan, makna dia ni daripada orang ni. Tu hak buta tu dengan Ibn Uthaymin, ulama besar ni. Hadis-hadis duduk dalam kepala depa ni. Salih Fauzan, seorang ni, ada lagi 2-3 orang ni jawatan kuasa fatwa di sana lah, untuk tua belakang ni. Sebahagiannya tak ada dah, semua mati dah ni. Salih Fauzan ni yang ada lagi. Okey, para ulama yang sering dirujuk oleh pengikut Salafi, as-Salafiyun, ialah Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Mesir, Arab Saudi, Ibn Uthaymin, Salih Fauzan, Nasruddin Al-Albani, ada 2-3 orang ni. Tahukah anda bahawa ulama-ulama ini pun tidak situ kita baca ni? Tu ya? Tahukah anda bahawa ulama-ulama ini pun tidak sependapat dalam semua perkara, sedangkan mereka sepakat dalam mendefinisikan bid'ah. Depa ni dalam bab nak memilih takrif bid'ah, depa duk ambil Imam Syatibi. Bahkan depa punya takrif lagi keras daripada Imam Syatibi. Kita baca dah sebelum ni. Dia nak hak yang ada zaman Nabi ya. Lebih sikit zaman sahabat. Ada nak takat zaman Nabi yang setengah tu dia lajak zaman sahabat, kena ada. Kalau tak ada, tak boleh buat. Agama ni kena hak takat ada di zaman depa ya. Kalau lepas pada tu ada amalan yang disandarkan kepada agama, dipanggil ibadah atau tak ibadah sekalipun, tak ada zaman dulu ya, bermakna zaman kita tak boleh buat. Dia punya pegangan dia apa-apa ni. Dia pegang lagu tu. Jadi balik kok nu yang suka membaca kitab-kitab karangan ulama-ulama ni, pendapat dia tak lari daripada pendapat dia ni.
Tapi mereka terlupa bahawa ulama-ulama ni pun sesama mereka tak sependapat. Mereka ada khilaf juga, walaupun memilih takrif yang sama. Jadi kalau dengan kita, tuan-tuan, kita yang tak guna takrif bid'ah hak mereka pakai tu, kita pakai hak lain. Kita pakai takrif Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang dalalah ataupun mahmudah, mazmumah. Kita pakai istilah-istilah tu, memang tak kena sagi lah dengan mereka, tuan-tuan. Kita beli skru waktu nak buat 1 bulan tu, kat sagi ada sagi masuk tak? Hang jenis sumat. Lagu tu lah keadaan dia, tuan-tuan. Jadi nak paksa kita tukar takrif tak boleh lah. Kita lebih muqni', lebih yakin dengan pandangan jumhurul ulama, mutaqaddimun, ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab yang kita sebut nama mereka sebelum ni kan, semuanya membahagikan bid'ah lebih daripada 1. Ada yang bahagi 2, ada yang bahagi sampai 5. Jadi kita pakai hak tu. Salahkah kita pakai hak tu? Dah tapi daripada kena ikut mereka juga. Ni masalah fanatik. Semua menolak kewujudan bid'ah hasanah. Mereka ni kalau tanya, mereka ni tak ada seorang pun kata ada bid'ah hasanah. Tak ada bid'ah hasanah ni kan, ni rekaan semua. Ada Imam Syafi'i yang kata ada tu, dia buat nama mahmudah. Imam Syafi'i kata ada bid'ah nama dia mahmudah, yang terpuji, yang baik, elok. Imam Nawawi dia kata hasanah. Mari kita tengok contoh-contoh ni, tuan-tuan. Saya baca cepat-cepat malam ni, contoh ni banyak, ada 11. Saya petik semua ni daripada buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Ilah Husain bin Al-Arfaj, seorang ulama Saudi yang hidup dalam suasana tekanan buat ni bid'ah ni kan. Dia tulis satu buku, tuan-tuan. Buku tu tebal tu, kalau kuning, apa dia nama tajuk dia, Al-Bid'atu Mafhumul Bid'ah. Tajuk dia Mafhum Bid'ah, definisi bid'ah, wa atharuhu fi ittirabil fatawa al-mu'asirah. Dan dia nilai dari sudut nilai tak stabil. Depa ni nampak macam sekatan, tapi bila mai tengok kesan tak sama. Seorang kata bid'ah, seorang kata tak. Dia bawa contoh-contoh ni, berpuluh-puluh contoh dia bawa, tuan-tuan. Lah kita tengok, tuan-tuan, contoh-contoh yang dia bawa ni kan. Yang pertama ialah hukum mengulang-ulang umrah dalam sekali ziarah. Kita pergi buat umrah, tuan-tuan. Bila pergi buat umrah, mai pada mabuk kursus 7 kali nak boleh pergi tu pun. Bila sampai sana, boleh duduk di Mekah, katalah 7 hari duduk di Mekah. Berapa kali tuan-tuan buat umrah? Habis lekeh 3 kali. Tu habis lekeh lah 3 kali. Hak mula-mula sekali, lepas tu selang sehari pergi buat pula, lepas tu dekat-dekat nak balik pergi buat kali lagi pula. Tu habis lekeh buat umrah. Tapi ada hak rajin, tuan-tuan, 7 kali dia buat. Tiap-tiap hari, sehari sekali. Ada hak lebih pada tu pada gaya nak balik demam. Pasal apa? Buat melampau sangat. Pagi buat umrah, sat lagi malam lagi naik teksi seorang-seorang pergi buat umrah pula, nak pulun juga. Susah lah. Bersandarkan pula, ni amalan ni siapa buat ni sama dengan haji. Saya tak tahu ambil hadis tak mana, tuan-tuan. Hak ni kena cari hadis, tuan-tuan. Kalau nak buat, tunjuk hadis mana dia ambil yang kata buat 7 kali sama dengan haji ni, pahala dia. Nak cari pahala haji umrah ni senang, tuan-tuan. Pagi-pagi pas kuliah subuh tu, tunggu sampai naik matahari, naik 27 minit dan sembahyang 2 rakaat. Tu dapat pahala haji dengan umrah. Tapi hak tu depa tak apa mau buat. Kita ni kempen lah, depa tak mau buat kak. Dia kira nak balik. Tu hak tu betul. Tu ada hadis sahih dalam bab tu. Okey. Jadi boleh ke tak buat banyak kali ni? Kah kita kena buat sekali saja dalam sekali kita perjalanan kita pergi buat umrah. Maknanya kita pergi tu buat umrah tak boleh buat dah. Nak buat pula bila kena mai pula. Bab ni khilaf, tuan-tuan. Di Saudi lah, di Malaysia tak ada khilaf. Di Malaysia 14 kali ya buat.
aku bayar 8,000 oi, takkan buat sekali. Buat mula-mula tu tak sempurna. Dah buat duk ikut orang kan, duk saya hilang lah apalah, tak boleh buat dah. Mana boleh. Tapi orang-orang sana ni tuan-tuan dengar fatwa dia berkenaan dengan boleh tak buat banyak kali ni kan. Ibnu Utsaimin, tu Syekh Saleh Utsaimin berpendapat bukan sunnah. Ni bukan masuk amalan sunnah. Ibadat ni tak boleh reka, kena ikut sunnah Nabi SAW. Dan bukan daripada amalan yang berada di bawah petunjuk Nabi SAW. Maknanya apa? Bid'ah. Sebab buat banyak kali tu, kena buat sekali. Bahkan beliau berpendapat melakukan umrah pada malam 27 Ramadan, siapa saja nak pergi buat umrah malam 27 Ramadan tu, itu juga termasuk dalam perkara bid'ah jika dia berniat melakukannya pada malam tersebut. Niat dia nak buat malam 27. Nabi mana ada? Pernah tak Nabi nak pergi buat malam 27 tuan-tuan? Nabi duduk di Madinah, Nabi duduk di Mekah bila tuan-tuan? Nabi hijrah, bila hijrah tu barulah ada syariat belakang tu kan. Jadi amalan masa tu Lailatul Qadar apa semua nak cari tu tak ada lagi. Ni kita nak pergi cari, memang tak ada dalam sunnah Nabi buat umrah malam 27 Ramadan tuan-tuan. Jadi siapa pergi niat nak buat pada malam tu secara khusus, itu termasuk dalam bid'ah dalalah yang duk buat. Pendapat ini juga adalah pendapat Abu Ishaq Al-Huwaini. Salah seorang ulama-ulama yang cenderung dengan pendapat mereka ni lah tuan-tuan. Saya ambil mana ni tuan-tuan tu, saya bubuh nombor tu, ambil type tu, tengok bela tu ada fatwa tu. Okay. Ibn Baz, mufti mereka pula, berpendapat harus mengerjakan umrah berulang kali. Dia kata boleh buat banyak kali pun benda baik, tak ada masalah. Dia kata sama ada di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, bila-bila pun boleh, nak buat banyak kali pun boleh. Nampak ada perbezaan pendapat tuan-tuan? Ni di kalangan sama-sama mereka ni, dia khilaf. Okey, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Hukum mengadakan majlis takziah. Takziah ni ialah kita pi jumpa orang yang baru kematian ni, kita nasihatkan dia supaya dia bersabar, harapkan keampunan Allah, harapkan pahala daripada Allah terhadap musibah yang menimpa. Jadi timbul isu pula, boleh tak kita pergi kata takziah ustaz no, apa nama isteri meninggal, boleh tak kata takziah tu? Ke kita nak nasihat dia supaya dia bersabar, fal tasbir, kamu kena sabar. Ke kita nak ucap takziah, tu pun timbul isu di negara kita juga tuan-tuan. Bagi saya lah, secara peribadi saya rasa walaupun ada benarnya teguran tersebut, maknanya kita yang sebenarnya bila kita pi ucap takziah ke orang ni, sebenarnya kita bagi dia sabar, minta dia sabar, beritahu dia pahala sabar besar, Allah Ta'ala akan ganti dia dengan yang lebih baik. Itu yang betul. Tapi dah menjadi satu istilah dalam kalangan masyarakat Melayu ni, walaupun perkataan takziah tu Arab, tapi takziah tu nak menggambarkan yang tu lah. Di negara kita ni, bila kita kata takziah, maksudnya kita nak buat apa? Kita nak supaya dia bersabar. Jadi ikut tuan-tuan lah nak pakai hak mana pun. Okey. Cuma hak lah ni yang dibuat di sana ni, di Saudi ni tuan-tuan, Saudi, di Jordan pun ada juga. Depa takziah ni tuan-tuan, depa berhimpun, ahli keluarga akan berhimpun di sebuah rumah abang contohnya, hak ayah mati ni. Jadi orang bila nak ucap takziah, sunnah mai ucap takziah ni tak payah pergi cari seorang-seorang lah, mai rumah tu seorang jumpa semua adik-beradik yang tu ada. Boleh mai ucap takziah di situ. Mari kita tengok tuan. Di negara Arab biasanya keluarga berkumpul di rumah si mati selepas kematian. Ahli keluarga semua, adik, abang semua dah ayah mati, bakal berhimpun di situ. Tujuannya ialah untuk memudahkan saudara mara, sahabat handai dan orang ramai mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Pihak tuan rumah akan menyediakan kerusi. Dia tak kerusi lah, tak bumbung, tak kerusi. Kadang-kadang kalau tidak pun di halaman rumah lah, sun kerusi. Untuk para tetamu,
Dan mereka akan sediakan sedikit minuman, kopi lah selalunya, kopi yang Arab duk buat gitu. Tuan-tuan tengok kopi yang cawan halus. Dia pun syai teh. Tu saya dulu masa duduk sana tu tuan-tuan, tak faham. Kita tuan-tuan, kalau kita tak mau dah, kita buat gitu. Dia ada cara dia tu. Lupa dah mengaji dulu ni kan. Dia duduk kena tuang lagi, kita tak mau. Pasal apa tuan-tuan tahu tak? Kopi tu tak bergula. Kopi depa memang orang Arab, depa minum kopi tak macam kita. Depa minum kopi gula tak bubuh. Kita bila dia tengok, kopi kecil ingat tualah nak minum pahit nak mampu. Lepas tu dia nak tambah lagi, tak mau dah, tutup gitu. Tak betul dia kena buat gitu. Dia ada tanda dia tu. Dia buat gitu, dia faham kita tak mau dah. Okey, boleh nak minum tu semua tu. Kita buat dah juga kan, betul tak? Kita ada dah gitu, kita buat kenuri terus. Kita buat kenuri. Depa takat tu yang dia buat. Jadi boleh tak buat lagu ni. Jadi bin Baz, Syekh Abdullah Jibrin, seorang lagi ulama besar di sana ni, mengharuskannya. Boleh dia kata buat begitu sebab mudah orang. Ayam tu hak yang depa sedia boleh minum ke tak? Dah depa buat kenuri arwah tu, depa pergi buat ada jamuan sikit, minuman tu kira ada roti kering sikit tu kan, boleh kita makan tu. Bin Baz mengharuskan dan mengharuskan hadir, boleh pergi majlis-majlis tu, boleh pergi. Walaupun Nabi pernah buat macam tu di zaman Nabi, tak ada, Nabi tak nak buat lagu tu. Duduk berhimpun, tunggu orang mai ucap takziah, tak ada. Kita boleh bagi mudah orang, kata bin Baz. Dan meminum minuman yang biasanya disediakan untuk tetamu. Yang biasa kalau orang mai kan orang jamu ayam, adalah kuih sikit. Boleh tak kita buat macam tu? Boleh. Nak minum boleh tak? Boleh. Okay. Tapi Ibnu Uthaymin, Syekh Nasruddin Al-Albani dan Salih Fauzan menganggapnya bid'ah, dalalah. Saya tambah bid'ah tuan-tuan kan. Bila maksud bid'ah tu, bid'ah yang sesat. Siapa buat, sesat. Tempatnya di mana? Neraka. Siapa yang mengharuskan amalan ini pula, lagi buat lah. Kerana dia orang buat bid'ah tu, dialah kepala mubtadi' yang buat kerja tu. Tapi soalannya tuan-tuan sekat tu, dia bergaduh sama-sama dia buat tuan-tuan. Tak apa. Walaupun berbeza pendapat, seorang kata bid'ah, seorang kata tak, dia pun boleh duduk bersama. Yang kita ni tuan-tuan, ya Allah, tak boleh. Ada fatwa sebut macam mana Ustaz? Ada soalan saya dengar, ditanya seorang penceramah, pensyarah daripada UKM. Saya sebut nama tak apa, bukan nak sebut nak merendah-rendahkan mereka. Dr. Fadlan. Orang tanya dia, lagu mana Ustaz? Kita pergi semayang, tentu semua orang angkat tangan berdoa ramai-ramai, kita nak angkat tangan sama tak? Sampai tahu tu soalan. Sampai maknanya kalau kita pergi angkat tangan sama ni, maknanya kita bersama dengan jamaah yang buat bid'ah. Tak boleh. Yang ikut dia apa? Sampai tahu tu. Itu yang jadi makin panas hubungan di Malaysia ni. Pasal kalau pegang satu benda, orang lain semua tak boleh. Tok guru tu teman-teman ngaji kubur baru ni kan, bila Syekh salah seorang di tuan kuasa fatwa kita meninggal dunia baru ni kan, Ustaz Rifai meninggal ngaji kubur. Dulu Tok Haji Saleh meninggal ngaji kubur. Waktu dia pun cukup marah tu. Bid'ah dalalah. Ada khilaf ke tak? Kalau ada khilaf, ni tirulah perangai ulama-ulama Saudi, dia boleh duduk sama. Pendapat silalah. Walaupun sama-sama ulama besar, duduklah jawatan kuasa fatwa sekali, tak sama pendapat. Tapi meraihkan itu ada di kalangan mereka, tapi tak ada di tempat kita ni tuan-tuan. Lagi tuan-tuan tengok kenduri arwah. Betul ke ada kenduri arwah di Arab Saudi? Ada tuan-tuan. Dia buat nama lain, dia tak panggil kenduri arwah, dia panggil Aisyaul Walidain. Ingat nama, jangan baca Aisyah. Aisyah jadi sembahyang Aisyah. Kalau baca Aisyah makan malam. Makan malam ibu bapa. Mereka faham daripada perkataan tu, maknanya bila kita jamu orang di malam hari ni tuan-tuan,
tujuan kita ialah pahala tu kita nak hadiahkan kepada ayah kita, mak kita yang telah pun meninggal dunia. Sama ada konsep dengan kita buat di Malaysia ni tuan-tuan? Sama. Mari kita baca tuan-tuan. Nak rujuk panjang baca buku yang saya sebut tadi. Mafhumul bid'ah wa atharuhu fi ittirab al-fatawa al-mu'asirah. Menjadi kebiasaan orang Arab mereka mengadakan kenduri selepas sebulan kematian. Kita malam tamak tu, malam tamak, malam kedua kan, dulu 7 hari lah, tinggal 3 siapa korang Ustaz? Dulu zaman saya kecil-kecil dulu saya ingat 7 hari betul ya Ustaz? Ingat 7 lah, semua tempat standard 3 hari buat pun di masjid lah ni, di rumah ni jarang-jarang nak dengar. Lepas sebulan, lepas sebulan mati dia akan buat kenduri. Mereka mengadakan kenduri selepas sebulan kematian ahli keluarga. Para tetamu ialah jiran-jiran, saudara mara dan sahabat handai, juga orang-orang miskin. Ini satu bentuk macam kita buat, cuma dia tak baca tahlil. Dia tak baca tahlil. Tahlil ni satu benda lain, kenduri satu benda yang lain. Tahlil ni bacaan, tak mana pun boleh baca. Baca hadiah pahala kepada si mati. Satu lagi makan, tak mesti campur dua-dua sekali. Cuma kita ni mesti ada dua-dua sekali. Kalau buat tu dia macam wajib dia kena ada bacaan yang kita hadiahkan kepada si mati, sama ada kita bacaan tahlil, kita baca surah Yasin ke, kita hadiahkan kepada si mati, ataupun dan makan. Mesti ada makan. Sebahagian mereka menyembelih binatang ternakan dan dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Sebahagiannya buat macam ni tak ada kat tempat kita. Sembelih unta seorang, lepas tu daging dia hagi-hagikan bagi kat jiran, bagi. Ini masuk dalam mafhum asya'ul walidain. Dia advance pada kita lagi. Kita dah hak pertama, hak kedua tu tak ada. Siapa nak start nak buat bagi wujud bid'ah yang kedua di Malaysia pula, kelai pula lagi buat tu. Jadi boleh tak buat benda ni tuan-tuan? Ulama-ulama mereka terbahagi kepada dua. Bin Baz, mufti Saudi dulu ni, Syekh Abdullah Jibrin dan Saleh Fauzan, mereka kata harus boleh buat. Ibn Uthaymin, ulama besar juga di sana tu, menganggapnya bid'ah dalalah, tak boleh buat. Siapa buat masuk neraka. Ni macam kita ada buat kenduri roh. Jadi kalau ada Uthaymin di Malaysia, palih palih. Hak lain tu Bimbas ni mufti Kedah, dia kata boleh lah. Bimbas pun bagi yang depa kecoh tak boleh berhujjah dengan hadis tu, berhujjah dengan hadis ni. Antara hadis yang selalu depa guna ialah hadis Jabir, kunna na'uddul ijtima' 'inda ahli al-mayyit min an-niyahah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni lah yang selalu disebut-sebut oleh tokoh-tokoh daripada di Malaysia ni, tokoh-tokoh salafi ni, mereka akan guna hadis ni. Kami, kata Jabir radhiyallahu anhu, menganggap berhimpun saja di rumah si mati selepas kematian, pakak piduk berhimpun ramai-ramai macam majlis azak tadi tu, dan juga buat asya'ul walidain ni, pergi berhimpun tak baca apa pun, tak buat kenduri apa pun, itu pun dianggap sebagai niyahah. Niyahah ni apa dia? Niyahah ni ialah amalan orang jahiliah. Bila mati mereka akan teriak, mereka akan bubuh pasir atas kepala, mereka akan koyak baju. Itu niyahah yang dilarang. Maka siapa buat lagu tu pergi berhimpun pun telah dianggap sebagai niyahah, amalan yang keji, yang dilarang sangat-sangat oleh Nabi SAW. Tapi Saudi buat tuan-tuan. Saudi buat ni. Dan ada ulama kata boleh, ada kita baca dah tadi, Bimbas kata boleh, Abdullah Jibrin kata boleh, Maiha ya Asya'ul Walidain Bimbas kata boleh, Abdullah Jibrin kata boleh, Saleh Fauzan pun kata harus boleh buat tuan-tuan. Tapi ada tak di sana ulama yang tentang tak bagi buat? Ada tu, kita sebut nama Utsaimin, dia kata bid'ah tu. Jadi apa masalah sangat kalau yang kita nak buat di Malaysia ni tuan-tuan?
Kalau perkara itu termasuk dalam perkara yang ulama-ulama di Saudi pun khilaf. Di Malaysia ni majoriti kata boleh, yang tak boleh satu ya. La ilaha illallah. Bahkan hadis yang daripada berhujjah tadi yang saya sebut kat tuan-tuan tu, bukan disepakati hukumnya sahih, dia kata tak boleh sebab ini niyah. Padahalnya hadis itu ulama-ulama hadis khilaf, tuan-tuan. Antara ulama yang kata hadis tu dhaif ialah Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang ulama hadis di Mesir. Dua hidup gila ni, tuan-tuan, tak mati. Dia kata hadis ini ada illah, hadis ini tidak sahih bagi dia. Maka kalau hadis itu tak sahih, tak bolehlah mereka berhujjah dengan hadis itu untuk mengharamkan kita berhimpun di rumah si mati setelah kematian. Kita buat kenduri itu ulama ni bagi buat. Jadi pasal apa lah yang jadi besar sangat isu tersebut. Jadi kalau kita tahu khilaf ni, kita akan rasa tak apa, siapa tak mau buat sila, nak buat pun buatlah. Dia tak mau pergi makan, ikut dia, kita pun tersodok tuduh dia. Salahnya kita kalau ada siapa-siapa lah buat kenduri, ayah dia mati tak buat kenduri arwah, saya Wahabi ya. Saya masuk, saya tak pakai kepiah pun, tuan-tuan. Ustaz dah pesan lah, tak apa Ustaz, tak apa. Depa tak tuduh Wahabi ya. Tapi saya tuan-tuan, cari kat kepiah pun. Kita baru mengajak tak pakai kepiah, risau lah. Kalau lah mak saya meninggal dunia, lepas tu saya tak buat kenduri arwah, agak-agak tuan-tuan nak tuduh saya Wahabi ya. Kita, masalah kita yang tu. Saya nak ajak melalui buku ni, tuan-tuan, kita tuduh orang, sudah label orang. Nak buat sila, tak mau buat pun sila. Saya tunjuk khilaf ni dalam majlis fatwa Saudi. Di Malaysia khilaf dah, tuan-tuan. Jangan kata dengan perleh, tuan-tuan, rujuk buku himpunan fatwa Kerajaan Negeri Terengganu. Saya dah buku tu di rumah. Saya tengok ada 3 fatwa dalam tu. Sebahagian fatwa memang tak bagi buat kenduri arwah. Ada sebahagian fatwa pula mai mufti lain pula di Terengganu bukan boleh. Dia kata boleh buat dengan syarat jangan makan harta anak yatim dalam tu. Setengah-setengah ya telak boleh. Jadi sebenarnya benda ni khilaf. Jadi bila benda tu khilaf, taklah satu benda yang menjadi keberatan kepada mana-mana pihak dia nak pilih. Cuma perkara ni kalau kita buka terlalu luas sangat, dia jadi masalah. Saya cerita kat tuan-tuan, saya tak tahulah saya cerita ke tak lagi. Pengalaman saya duduk di Sabah dulu, tuan-tuan. Saya mengajar di satu kampung di Lubuk Darat. Saya duduk di Beaufort. Dia lepas pada Western nama tempat tu. Kita kena masuk dalam lagi, pergi mengajar 2 minggu sekali. Bila saya mengajar di kampung tu, jalan tak ada tar, jalan gravel dia panggil di sana. 2 minggu sekali saya pergi lah. Nak pergi seorang tak berani, pergi dengan bini, tuan-tuan, takut hutan ni. Jadi bila pergi tiap minggu, 2 minggu sekali saya mengajar orang biasalah, orang kampung pekat mai mengaji. Kuliah di sana dia tak bagi sampul sekitar sini ya, suara sampul ni. Sana tak, di sana tuan-tuan saya dapat apa? Udang. Dia tepi laut. Udang elok-elok. Sekilo RM50, mau 5 kilo bagi. Buh dalam bekas. Boleh. Memang udang dia sedap. Tapi duduk 3 tahun balik gaut lah. 5 kilo ni tuan bayang. 2 minggu 5 kilo. 2 minggu lagi macam-macam ketam. Soal lagi dia pun orang tepi laut, dia bagi benda lagu tu kita balik makan. Sekali saya pergi, tuan-tuan, saya sampai tak ada orang. Ada pun di masjid tu ada 3 orang lah. Tok Bilal, Tok Siak seorang tu, ada seorang lagi jamaah. Yang lain semua tak ada. Saya nak tanya tak gamak kan, sengak untuk awak ni depa ni ada tak kenal dengan aku lah. Risau kita. Pas sembahyang maghrib barulah Tok Bilal selesai, saya bagi salam. Tok Bilal, abang saya ustaz ni kata malam ni sebenarnya yang tak ada orang ni sebab ada tahlil malam ni kematian di rumah orang kampung ni yang baru meninggal, baru 2 hari meninggal, jadi buat tahlil di rumah dia malam ni. Jadi malam ni semua pakat pi daripada maghrib sembahyang di rumah kawan tu, buat tahlil di rumah kawan tu sampai Aisyah,
kemudian baru dia balik. Jadi dia tak mai kuliah ustaz malam ni, minta maaf banyak-banyak ke ustaz. Kita pun rupanya ada sebab, tak apalah. Cuma dia sambung ni, dia kata ustaz, cumanya oleh kerana hak meninggal ni kali ni orang kaya dalam kampung kami ni, depa buat 40 malam tahlil tu di rumah dia tu selama 40 malam. Saya kata tu dia maknanya 40 malam tak main masjid, pakai semayang di rumah kawan tu terus. Saya kata tu dia, maknanya 2 minggu lagi tak ada kuliah juga, 2 minggu lagi pun tak ada. Nak tu nak bang kau ustaz. Lepas tu saya tanya, kalau lepas 40 hari tu mati pula seorang lagi, orang kaya juga, pakai katuk masjid tuan-tuan. Ni bukan cerita lawa-lawa tuan-tuan, ni pengalaman saya ni. Bila kita buka benda ni, dia jadi melampau sampai tinggal sunnah. Sunnah amal sembahyang jamaah ni tak ada, kerana orang mati tuan-tuan. Tuan-tuan asal lagu nak majlis fatwa mabuk nak putih lagu nak boleh buat gitu. Sebab tu saya secara peribadi, walaupun saya taklah kata haram, taklah sampai nak kata benda ni tak boleh, saya kurang bersetuju tindakan kebanyakan masjid-masjid bila ada kematian kita buang terus zikir lepas semayang ganti dengan tahlil. Saya rasa lebih kurang lagu tu, kerana nak buat tahlil tu tinggal sunnah lepas semayang. Lepas semayang ada sunnah dia. Nabi kata man sabbaha lillah, siapa yang bertasbih 33 kali lepas semayang, siapa yang tahmid 33 kali lepas semayang, takbir 33 kali, disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata apa tuan-tuan? Allah akan ampun semua dosa dia, walau kanat mithlu zabadil bahr, walaupun dosa dia sebanyak buih di laut. Kerana orang mati, dosa kita tak terampun tuan-tuan. Rugi tinggal tu. Tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lepas maghrib. Dia sunat lepas maghrib dengan subuh, baca 10 kali. Tapi nak buat tahlil punya pasal, tinggal habis buanglah, buat 3 kali. Jadi saya rasa tak kena, walaupun taklah sampai haram kan, tapi tu sunnah. Pasal apa kita sanggup tinggal tu? Kerana nak buat tahlil. Tu imam akan jawab, bukan pasal apa ustaz, dia kata pasalnya kalau kata baca doa dulu, baca zikir dulu sekali lagi, depa bangkit balik terus. Tambah kalau buat lepas Isyak kan. Hak tinggal 8 orang. Ada cara dia tu imam, dia pandai politik ni, bagi salam boleh ya. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi orang pun takkan nak mangkit pula. Jadi saya tak tahulah, tuan-tuan nak buat juga buat, saya nak larang bukan larang, tapi nak habang kat tuan-tuan, janganlah sampai menggantikan sunnah ni. Terus sunnah macam biasa. Betul Ustaz Tuan Syekh Nuruddin Al-Banjari dia pernah tegur masjid Syarifah Fatimah. Kita kempen, kami biasa namakan kempen baca surah Mulk lepas Isyak. Ramailah masjid buka buat lah ni, termasuklah masjid Syarifah Fatimah, sampai lah lepas Isyak dia mesti baca surah Mulk. Jadi Ustaz Nuruddin bila pergi tengok lagu tu, dia kata bagus amalan ni, tapi janganlah sampai tinggal zikir lepas semayang tu. Ni macam seolah-olah kita kempen ganti yang zikir lepas semayang pergi ganti dengan baca Mulk. Itu tak kena lah. Sebenarnya baca Mulk tu kita baca sendiri-sendiri kan sebelum kita tidur. Tapi kalau kita balik rumah, kita tak baca langsung, kita kempen buat daripada masjid supaya orang tak tinggal. Tu saja target kita. Tapi mai kat depan tuan-tuan dia tukar terus. Baca Kahfi awal 10, akhir 10, lepas tu baca Mulk. Ni tak kena lah, betul teguran daripada tuan guru kita tu. Jadi saya rasa lagu tu lah juga dalam bab tahlil ni pun jangan duk tukar. Hak sunnah terus macam biasa. Kemudian lepas tu kita abang pasal lagi kita nak buat tahlil ringkas untuk saudara kita yang baru meninggal dunia, fulan bin fulan minta kita buat tahlil lah. Tu lagi elok daripada kita buat macam lah ni tuan-tuan. Masuk dah insya-Allah.
Tak apalah, kita tangguh lah, banyak yang nak baca sampai 10. Nak kena syarah juga sikit-sikit tu. Okey, ni contoh-contoh tuan-tuan boleh tengok dah. Dengan bacaan kita malam ni, kita tengok contoh-contoh, kita akan nampak rupanya di Saudi pun ulama mereka tidak sependapat. Saya harap bapak tuan-tuan dengan pendedahan ni orang akan lebih terbuka lah. Tak usahlah keras sangat dalam bab ni. Kita, mereka pun jangan keras, kita pun di sebelah kita nak buat ni pun jangan terlalu keras sangat. Bila kita tahu perselisihan pendapat ini. Okey, kita berhenti dekat ni dulu tuan-tuan, dan sebelum saya berhenti saya ucap terima kasih tadi Fendi bagi tahu saya setakat ni sumbangan yang kita umumkan hari itu untuk sekolah SMA Fauzi untuk pembinaan surau tu, setakat ni dah lebih 3,000 dah sumbangan yang telah pun terkumpul. Kita nak tunggu sampai bulan depan. Moga-moga Allah lapangkan rezeki tuan-tuan, moga-moga Allah permudahkan untuk kita infak yang mana kebaikannya akan kembali kepada pihak kita juga insya-Allah. Jadi hak bagi nama tu Fendi kita banyak lagi tadi ni, duk tunggu depa bagilah. Tu satu keazaman yang tuan-tuan bagi tu baguslah. Kalau tak mampu bagi juga pun insya-Allah moga-moga Allah dah bagi dah ganjaran kepada tuan-tuan sebab tuan-tuan berniat untuk melakukan perkara kebaikan. Jadi kemarin Ustaz Ma'ali, Ustaz Syazali dah hantar gambar, sebab baru ni dah dapat dekat 50,000 baru ni kita kumpulkan. Kita alhamdulillah kita sambung dah pembinaan kita yang seterusnya. Jadi kalau ada lagi sumbangan-sumbangan lain, tuan-tuan boleh bagi melalui Fendi, atau kalau lepas pada tu tuan-tuan boleh terus hubungi Pondok Fauzi lah, bukan jauh mana pun dengan tempat tuan-tuan, untuk kita sama-sama bantu pembinaan surau yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar kita yang menuntut di sekolah menengah SMA Fauzi. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.